Hello, Assalamualaikum. Inilah video sebatian karbon bab 2 tingkatan 5, subtopik 2.1 jenis-jenis sebatian karbon. Okey, jadi mula kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sebatian karbon. Sebatian karbon ialah sebatian mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Maksudnya kalau sebatian tu ada unsur karbon je, kita kelaskan dia sebagai sebatian karbon. Jadi sebatian karbon ni boleh dikelaskan kepada dua jenis berdasarkan kepada sumber dia, sebatian organik dan sebatian tak organik. Sebatian organik ni ialah sebatian yang berasal dari benda hidup yang mengandungi unsur karbon yang terikat secara kovalen dengan unsur-unsur seperti hidrogen, nitrogen, sulfur dan fosforus. Manakala sebatian tak organik pula ialah sebatian yang berasal dari benda bukan hidup seperti oksida karbon, sebatian karbonat dan sebatian sianida. Sebatian organik pula, sebatian karbon organik boleh kita kelaskan pula kepada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Hidrokarbon ni adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Bukan hidrokarbon ialah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen serta unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosforus atau halogen. Okey, ni contoh sebatian organik, sebatian yang berasal daripada benda hidup. Seperti protein, komposisi bagi protein lah karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Bukan hidrokarbon kerana mengandungi ni unsur nitrogen dan oksigen. Petrol, kanji bukan hidrokarbon, lemak. Tengok ni, yang bukan hidrokarbon ni disebabkan ada unsur lain. Gas asli dan alkohol. Ni semua contoh sebatian organik. Okey, sebatian karbon ni boleh juga dikelaskan kepada hidrokarbon tepu. Sebatian hidrokarbon tadi, hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tepu ni termasuklah hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal sahaja antara atom karbon. Manakala hidrokarbon tak tepu ialah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau ganda 3 antara atom karbonnya. Okey, sumber utama bagi hidrokarbon ialah petroleum. Dan petroleum ni perlulah mengalami proses penapisan sebelum dapat digunakan. Jadi ada dua peringkat proses penapisan petroleum iaitu penyulingan berperingkat dan peretakan petroleum. Jadi kita tengok ni hasil-hasil penyulingan berperingkat, kita dapat gas petroleum, petrol, nafta, kerosin, minyak diesel, minyak pelincir, minyak bahan api dan bitumin. Petroleum ni terdiri daripada campuran bahan-bahan ni semua. Jadi melalui proses penyulingan berperingkat, petroleum dapat diasingkan mengikut perbezaan takat didih bahan-bahan ni semua. Okey, jadi pelbagai hasil ni boleh digunakan dalam kehidupan seharian lah. Contohnya sini gas kita gunakan sebagai gas memasak. Petrol sebagai bahan api kenderaan bermotor. Nafta digunakan dalam bahan mentah industri petrokimia. Kerosin bahan api kapal terbang. Diesel bahan api kenderaan berat seperti bas dan lori. Dan minyak pelincir seperti minyak pelincir dan lilin kegunaannya. Minyak bahan api digunakan dalam bahan api kapal dan stesen jana kuasa. Dan bitumin ni digunakan membuat jalan raya. Tar jalan raya.
Okey, proses peretakan petroleum ialah proses di mana hidrokarbon berantai panjang dipecahkan kepada hidrokarbon yang lebih kecil. Pecahan hidrokarbon molekul besar dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Dan mangkin yang digunakan ialah campuran aluminium oksida dan silikon 4 oksida. Hidrokarbon yang lebih kecil seperti petrol dan alkana berantai pendek terhasil. Okey, antara kegunaan alkana dan alkina daripada proses peretakan petroleum tadi ialah polimer, ubat-ubat, buat deterjen, sebagai pelarut dan baja. Okey, sumber alternatif bagi hidrokarbon ialah biodiesel, bioethanol dan biogas. Okey, sekian saja. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini.